kita orang Islam tuan-tuan wajib percaya, ya, kemampuan hati itu lebih hebat, lebih canggih daripada akal. Tadi saya dengar kat Radio Ikim, akal itu pelita hati. Betul ke? Akal itu pelita hati. Ataupun sebaliknya tuan-tuan, hati itu pelita akal. Macam mana? Cuba kita fikir. Kat Radio Ikim tadi, saya sambil mandu kereta, ada seorang doktor, dia kata akal itu pelita hati. Kata saya, sepatutnya hati itu pelita akal. Pasal apa kita kata akal itu pelita hati? Fikir dulu baik-baik, jangan ikut hati. Pasal hati itu ambil keputusan tuan-tuan, kalau bunuh itu hati, keputusan hati. Sebab tu fikir baik-baik. Mungkin kerana sinilah akal itu pelita hati. Tapi sebenarnya akal itu berfikir itu kerana dalam hati ada. Ada maklumat tersimpan dalam sir. Tapi orang tak rasa. Katalah tuan-tuan pergi ke sini malam ini, ke masjid ini nak dengar kuliah tasawuf. Tuan-tuan rasa ingat, malam ini malam Rabu ketiga ada kuliah di masjid Sungai Cincin. Apun tuan-tuan pergi. Jadi tuan-tuan pergi itu rasa-rasa kerana ingat di sini. Tapi kalau dalam hati tak ada chip itu tuan-tuan, sini kosong. Tuan-tuan tak akan sampai. Sebenarnya daripada sini dah pergi ke sini. Jadi kan hati itu pelita akal. Betul tak? Tapi kita tak tahu. Cuba baca keterangan tentang hati ini, ulasan oleh Imam Ghazali. Bagi orang Islam pelitanya ialah hati. Sebab itu diterangkan dalam Quran, kehebatan hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah terangkan kepada kita kehebatan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya kami sediakan neraka Jahannam itu ramai penghuninya daripada jin dan manusia. Lahum qulubun, jin dan manusia itu ada hati, tetapi jin dan manusia yang dimasukkan ke neraka itu tidak dapat menggunakan hati mereka untuk memahami kebenaran Allah. Baru akal, selepas itu baru akal. Lahum a'yunun la yubsiruna biha walum adanun la yasma'una biha. Mereka ada mata tak boleh guna untuk melihat kebenaran Allah, ada telinga tak boleh dengar kebenaran Allah. Ini akal tuan-tuan. Akal ni lemah, nak dibantu oleh pandangan dan penglihatan. Nasib baiklah kita lahir celik dan dengar. Kalau kita lahir kita buta, kita tak dengar, tak ada taklif agama. Sebab itulah daripada ayat ni kita tahu hati itu sebenarnya lebih canggih. Kerana itulah hati itu pelita akal bagi saya lah. Tapi tak tahulah tuan-tuan, kita boleh bahas lah nanti. Cuba tuan-tuan fikir, betul tak? Dan di dalam Quran ayat-ayat yang lain pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa akhyainahu wa ja'alna lahu nuran yas'a bihi finnas yamshi bihi finnas. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan hati itu, wa ja'alna lahu nuran. Kami jadikan dalam hati itu nur. Yamshi bihi finnas, dengan cahaya hati yang hidup dan bercahaya inilah manusia mampu memahami berbagai rahsia-rahsia Allah dan diamalkan dan diajarkan kepada manusia. Saya fikir ini sudah cukup
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kamu furqan, nuran, yufarriqu bainal haqqi wal batil. Juga di hati itu, maknanya hati. Lagi pun orang Melayu kata terang hati. Saya tak pernah dengar dah orang tu terang akal dia. Betul? Tak ada saya kecil-kecil lagi, budak ni terang hati, pegang-pegang kepala kita. Budak ni terang hati. Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah dengar lah, oh kampung saya orang kata terang akal. Jadi terang hati. Tak tahulah, berdasarkan ayat Quran memang hati. Kalau kita tengok daripada hadis pun sama, hati. Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikut Imam Ghazali, semuanya itu dinamakan nurun latif, nurun latifun, nurun latifatun rabbaniyatun. Asal rohani kita itulah nurun, roh kita, nurun latifatun rabbaniyatun, nur yang sangat rahsia, yang dibangsakan kepada urusan Allah. Itulah roh, itulah aspek rohani. Tapi dinamakan dengan nama yang berbeza tadi kerana memandangkan kepada memandangkan kepada kegunaannya atau fungsinya. Kalau kita berpandu kepada satu hadis qudsi pun menunjukkan hati itu yang lebih canggih. Banaitu fi jawfi bani Adam qasran wa fi qasri qalban wa fi qalbi wa fi qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi saqafan wa fi saqafi lubban wa fi lubbi sirran. Akal itu mula, akal itu di luar. Lepas itu diikuti sadrun, qalbun, fuadun, saqafun, lubbun, sirrun. Sir itu yang paling canggih. Pasal apa? Sir ini dia, kalau kamera ni dia yang nangkap gambar, ilmu tu dia yang nangkap, lepas itu disimpan. Itu sir. Sebab itu as-sirru li tajalliyat. Tajalliyat itu bila Allah ilhamkan, dia sampailah kepada sir dan tersimpan di situ. Jadi ikut hadis qudsi ini pun, hati itu sebenarnya lebih canggih berbanding dengan akal. Kerana akal itu dia mula-mula sekali. Kalau akal al-aqlu lil ma'kulat, tu. Akal itu kerjanya untuk menerima perkara yang masuk akal. Tak masuk akal tak boleh. Macam 2 kali 2 4, 2 tolak 2 kosong. Tapi kalau ikut hati lain, 2 kali 2 2000, 2 tolak 2 kosong kita, 2 tolak 2 2 juta. Boleh macam tu. Ini hati tuan-tuan. Akal dia makkulat, baru makul tak susah nak diterima oleh akal, ditolak. Macam cerita itulah Isra' Mi'raj, itu macam tak masuk akal. Memanglah kalau akal memang tak boleh terima, tapi hati yang diterangi oleh cahaya hidayah Allah mudah. Lebih daripada itu pun kata Abu Bakar, aku percaya.